Saya baca tentang seorang pelakon Hollywood yang terkenal juga, Liam Neeson. Liam Neeson dia ni, dan juga dia dalam filem Taken, dia berlakon tu filem Taken. Lakon Taken ke apa saya dengar, tapi di Turki lah. Dia ceritalah pengalaman dia semasa penggambaran di Turki tu. Dia kata hotel itu berdekatan dengan masjid. Jadi dia tak biasa di Amerika, tapi bila di sana, jadi dia set jam pukul 6. Tapi pukul 5 dia azan, jadi dia tersedar. Jadi dia rasa tak selesa lah, annoying lah. Dia rasa tak selesa, rasa tak seronok. Mula-mula tu peringkat awal, sebab macam mengganggu tidur. Tapi lama-kelamaan, bila dia selalu dengar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, ikhwah akhwat yang dirahmati lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah Taala atas limpah kurnia dan nikmat-Nya. Pada malam yang barakah ini kita diberi peluang dan kesempatan untuk bertemu. Insya-Allah kita akan menyambung pembacaan kita daripada kitab Sayrus Salikin ila Ibadati Rabbil Alamin, karangan Al-Allamah Al-Mujahid fi Sabilillah Al-Arif Billah Abdul Samad Al-Falimbani rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Perbincangan pada malam ini insya-Allah akan masuk pada bab yang kedua, Al-Babus Tsani fi Asraris Salah. Bermula bab yang kedua pada menyatakan rahsia sembahyang, dan di dalamnya itu beberapa fasal. Di dalam bahasa Arab, sembahyang disebut sebagai solat. Dan asal perkataan solat tu dari sudut bahasa artinya doa. Jadi di dalam solat itu memang terkandung banyak doa. Hatta suratul Fatihah itu sendiri pun merupakan satu doa, munajat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam suratul Fatihah kita sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Hanya kepada Engkau sahaja kami menyembah, dan hanya kepada Engkau sahaja kami mohon pertolongan. Tunjukkan kami jalan agama yang lurus. Itu kan doa. Dan banyak lagi tempat-tempat yang mustajab doa di dalam solat. Contohnya di dalam sujud, ataupun selepas tahiyat akhir, sebelum memberi salam contohnya. Jadi solat secara bahasa maksudnya adalah doa. Dan dalam bahasa Melayu, sembahyang ini asalnya berasal daripada perkataan sembah hiang. Dia ada dua, sembah kemudian hiang. Hiang ni bahasa Melayu purba, saya tak pasti sama ada dia berasal daripada bahasa Sanskrit ke atau Jawa ke. Tapi maksud sembah hiang tu, sembah tu sembah lah, hiang maksudnya Tuhan. Maksudnya Tuhan. Jadi perkataan sembahyang ini sudah digunakan lama sebelum datangnya agama Islam. Jadi zaman Hindu Buddha dulu pun sebut sembahyang. Sembah hiang. Jadi bila dah datang Islam, agama Islam ni telah menjadi anutan umat Melayu kita, maka bahasa pun mengalami proses pengislaman atau proses islamisasi. Maka asal perkataan sembahyang tu yang digunakan dalam konteks kepercayaan Hindu Buddha akhirnya berubah dalam konteks hiang tu, maksudnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ada beberapa fasal. Al-faslul awal fi fadailis salati was sujudi wal jama'ati wal adhani wa ghairiha. Bermula fasal yang pertama pada menyatakan kelebihan segala sembahyang dan kelebihan sujud dan kelebihan berjamaah, maksudnya solat berjamaah, dan kelebihan bang, azan bahasa kita bang. Bang. Azannya bahasa Arab. Azan ni menyeru. Dia berkaitan kalimat uzun. Uzun ni telinga. Azan tu memanggil yang dapat didengar oleh telinga. Orang Melayu panggil bang. Kalau dekat Kedah, kena hati-hati sikit. Mai orang Kedah nampak seorang mungkin daripada Johor ke daripada Selangor, dah masuk waktu dia minta bangsat.
Bangsat. Faham tak? Bang. Bang tu azan lah. Sat tu, bahasa Kedah maksudnya bang sekejap kan. Jadi orang Johor, orang yang belah selatan ni mungkin tak faham. Dia marah. Bangsat kan. Bangsat. Itu sekadar gurau lah, sebab benda-benda ni terbaca kadang orang tulis apa lelecun apa nama dalam WhatsApp ni. Okey. Jadi bang itu bahasa kita Melayu. Bang. Saya pun tak tahu daripada macam mana asal perkataan bang tu. Tapi memang daripada kecil pun ayah-ayah kita dia tak sebut azan. Dia sebut bang, orang tengah bang tu. Ayah saya pun dia tak sebut azan. Masuk sekolah baru kita tahu, oh azan tu bang, bang tu azan. Dalam kehidupan harian kita dulu-dulu kita hanya kenal bang. Baik. Kemudian dan kelebihan bang yang dan lainnya dan yang lainnya, dan lainnya. Baik. Fadilat al-azan. Ini fadilat azan. Ini suatu kelebihan bang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Salasatun yawmal qiyamati ala kasibin min miskin aswadin wa la yahummuhum hisab wa la yanaluhum faz'un hatta yafrugha mimma bainan nas." Artinya 3 orang pada hari kiamat di atas tempat yang tinggi daripada kasturi yang hitam, padahal mereka itu tiada mendukakan akan mereka itu oleh hisab. Mana mereka tak rasa sedih dengan sebab hisab. Hati mereka itu gembira, tenang. Dan tiada mencapai akan mereka itu oleh sesuatu yang ditakuti. Mana mereka tak ada rasa bimbang, mereka rasa aman. Hingga selesai daripada hisab antara segala manusia pada hari kiamat. Jadi ini biasanya kalau di padang mahsyar nanti, kita belum sampai lagi di padang mahsyar, tapi masing-masing akan sampai ke padang mahsyar. Mahu tak mahu, suka tak suka, tetap akan sampai. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian cuba lari daripadanya, maka dia pasti akan menemui kalian. Jadi mati itu pintu masuk akhirat. Jadi mati, kesudahan alam dunia, permulaan alam barzakh sebagai transit sebelum menuju ke alam mahsyar dan kemudian alam akhirat lah maksudnya. Mahsyar itu dalam akhirat, sebelum ke destinasi sama ada syurga, insya-Allah kita mohon kepada Allah kita semua masuk ke dalamnya, atau ke neraka. Waliyazubillah, kita minta perlindungan buat diri kita, keluarga kita, guru-guru kita, sahabat anda kita dan keturunan kita daripada ke neraka, ibu bapa kita dan seluruhnya. Jadi umumnya di padang mahsyar ni adalah hari yang membimbangkan. Kenapa? Kerana pada hari di mahsyar itu kita akan dihisab. Kita akan diperhitungkan atas setiap amalan, setiap perkataan, setiap tulisan. Semua akan dihitung oleh Allah SWT. Akan ditanya, akan berlaku soal siasat, akan ada tuntut bela, akan ada pendakwaan. Itu adalah hari yang sangat membimbangkan. Macam kalau kita dapat surat saman tu pun kita dah rasa tak selesa dah. Oh, surat saman. Ataupun tiba-tiba kata minta ke mahkamah, kita pun dah rasa tak selesa. Baru nak sebutan kes, contohnya kita dah tak rasa selesa. Belum lagi hari perbicaraan. Suasana dalam mahkamah, kalau siapa pernah masuk mahkamah, suasana dia tu bukan suasana yang menggembirakan, dia suasana yang menegangkan. Masing-masing berfikir apa yang telah dia buat dulu, menyesal dia buat dulu, kenapa aku tak buat macam ni dulu, kenapa aku boleh buat macam ni, apa alasan aku nak bagi, apa helah aku nak bagi, macam-macam. Itu pada hari itu mahkamah dunia. Maka mahkamah dunia itu adalah refleksi bagi mahkamah akhirat. Mahkamah dunia itu refleksi bagi mahkamah akhirat. Yang di dunia itu sikit saja, di akhirat itu lebih dahsyat lagi. Di mahkamah itu kan ada masa nak menunggu. Kalau duduk dalam mahkamah
apa nama magistrate ke, kita nak menunggu giliran kita dipanggil untuk apa nama dibacakan kes kita, tunggu di padang mahsyar, menunggu juga. Sampai akhirnya seluruh umat manusia berjumpa dengan nabi-nabi, mohon agar mereka meminta syafaat, memberikan syafaat, meminta kepada Allah SWT supaya disegerakan hisab. Sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW mohon kepada Allah SWT agar disegerakan hisab, yang disebut sebagai asy-syafa'ah al-uzma, syafaat yang teragung. Akhirnya berjalanlah hisab, baru berjalan hisab. Seorang. Sampailah habis daripada zaman Adam alaihi salam, sampailah ke manusia terakhir. Ada yang tak dihisab, ada yang exempted, tak kena hisab, terus masuk Greenland lah, terus ke syurga bighairi hisab, tanpa sebarang hisab. Ini para anbiya, para syuhada, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala yang tertentu yang Allah Taala kehendaki. Ada yang kena hisab yang berat, ada yang kena hisab yang ringan. Tapi dalam suasana yang penuh dengan huru-hara, sebab pada mahsyar ni hari yang penuh dengan huru-hara. Oh, kita tak boleh bayang huru-hara macam mana. Kita tengok huru-haranya orang Sri Lanka pergi menyerbu apa nama rumah presiden ke Perdana Menteri dia tu. Huru-haranya demonstrasi tu, huru-hara lagi di hari kiamat pada mahsyar. Huru-hara di Ukraine kena serang, orang Ukraine tu lari, diserang oleh Rusia. Huru-hara lagi hari kiamat di padang mahsyar. Hari yang penuh dengan huru-hara. Masing-masing fikir diri mereka masing-masing. Hatta nabi-nabi yang ditemui oleh umat manusia minta supaya disegerakan hisab tu pun mereka sebut nafsi. Fikir diri masing-masing lah. Nafsi. Tapi ada 3 golongan disebutkan dalam hadis ni, yang mana mereka ini duduk di atas mimbar yang tinggi, tempat yang tinggi, tidak ada rasa kerisauan, kebimbangan, sedih dalam hati mereka saat ramai orang dalam kesedihan dan kebimbangan. Siapakah mereka? Rajulun qara'al Qur'ana ibtigha' wajhillahi ta'ala wa amma bin nasi wa hum raduna bihi. Artinya, pertama, seorang laki-laki yang membaca Quran kerana ia berkehendak semata-mata bagi zat Allah Ta'ala. Ibtigha'u wajhillah, maksudnya semata-mata mencari keredaan Allah. Ikhlas dibaca Quran, ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Dan jadi imam ia dengan manusia. Dia mengimamkan manusia dalam solatnya. Dan adalah mereka itu redha dengan dia. Makmum tu suka kat dia, redha kat dia. Dia baca Quran dengan ikhlas, menjadi imam kepada orang ramai, dan orang ramai itu redha pula dengan dia. Kita mohon agar imam-imam kita semua kita redha lah. Kalau tak suka, pergi cari imam lain. Takut kesian imam kita ni. Saya lah contohnya, ataupun mana-mana imam. Baik, kemudian warajulun ibtala birrizqi fid dunya falam yushghilhu dhalika al-akhirah. Yang kedua, laki-laki yang dapat bala dengan mencari rezeki dalam dunia, maka tiada masyghul akan dia oleh demikian daripada beramal akhirat. Bala kat sini bukan bencana. Yang kita faham bala tu bencana. Bala ni, bala'un hasanun pun dia juga. Bala ni maksudnya apa bala? Bala ni maksud ujian. Daripada kalimah ibtila. Sebab tu diguna dalam hadis ni, ibtala birrizqi fid dunya. Dia ni dapat ujian dengan mencari rezeki dalam dunia, sibuk dengan cari rezeki di dunia ni. Tapi tiada masyghul akan dia oleh demikian daripada beramal akhirat. Sungguh pun dia sibuk dalam mencari rezeki, sibuk dalam bekerja, tapi dia tidak menghalang dia daripada beramal untuk akhirat, tidak menyibukkan dia daripada
Mana hati dia dapat juga beramal untuk akhirat. Dia tidak disibukkan oleh hal-hal kerja duniawi dia itu daripada menunaikan segala urusan ukhrawi dia. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Rijalul la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Laki-laki maksudnya orang-orang yang tidak disibukkan dan tidak dilalaikan, tidak dilekakan oleh perniagaan dan juga oleh jual beli daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Kerana perniagaan ni ada pekerjaan yang saya sibuk, apatah lagi kalau di pasar pasar orang berjual beli. Suasana saya sibuk. Kat stock market, kita tengok stock market macam mana. Sibuk tu jual beli jugalah. Di pasar-pasar mana-mana pun sibuk orang berbelanja. Tapi dia tak leka daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berusaha sebaik mungkin untuk melaksanakan yang difardukan. Dia tak jadikan kerja sebagai alasan tak sempat nak solat. Kenapa tak solat? Sibuklah kerja. Contohnya, sibuklah. Saya tak sempat nak semayang. Ada satu iklan dalam radio IKIM tu, apa nama kosmetik apa tu yang mesra wudu kan. Dalam dialog tu dia kata, kenapa awak tak semayang? Tak semayang sebab apa? Susah nak cuci muka makeup ni. Nak tanggal makeup lah, nak cuci semua, jadi susah. Sebab tu alasan tak semayang. Macam-macam alasan tu meninggalkan solat. Jadi antara alasan meninggalkan solat tu oleh kebanyakan manusia ialah kesibukan dia dalam mencari rezeki. Maka orang yang sibuk dengan mencari rezeki tetapi tidak menghalangnya daripada urusan akhiratnya, dia adalah golongan kedua yang akan merasa aman di padang mahsyar. Ini semua kita boleh buat. Kemudian warajulun azana fi masjidin wa da'a Allah ta'ala ibtigha'a wajhillahi 'azza wa jalla. Ketiga, siapa dia ketiga? Laki-laki yang mana yang azan dalam masjid dan menyerukan manusia kepada beribadah akan Allah Ta'ala kerana berkehendak ia semata-mata bagi zat Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla. Makna semata-mata dia azan tu lillahi ta'ala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kerana nak beritahu suara dia sedap. Ada orang memang suara dia sedap, jadi dia azan tu dia nak tunjuk sedap suara aku ni sebenarnya. Jadi dia azan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan maknanya lepas ni tak payah bersuara sedap, tak. Sebab mengalunkan azan dengan suara sedap tu perkara yang mustahab, suara yang indah. Kerana itu adalah salah satu cara untuk mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rushdi, Abdul Walid Ibn Rushdi, dia disebut tentang kisah, bila dicerita tentang azan ni, tentang kisah seorang lelaki kafir bersama dengan anak dia. Dalam perjalanan ke kota, dia akan melalui satu jalan di mana jalan tu ada sebuah masjid, dan setiap kali azan dialunkan dengan suara yang merdu, yang indah, sehingga anak dia tu rasa takjub, rasa terpesona dengan suara azan tu, terpegun. Jadi ayah dia bimbang, kerana setiap kali azan dia akan jadi macam tu. Maka dia takut-takut nanti hati anaknya tu akan terbuka kepada Islam. Maka dia pun fikir macam mana caranya. Sebab memang ada tiap-tiap masa mesti ada urusan ke kota, mesti akan lalui jalan ni. Maka dia akhirnya mencari jalan lain. Dia lalu jalan lain pula, menempuh masjid yang mana azan di situ dialunkan dengan suara yang tak indah, suara yang tak sedap, suara parau lah, suara yang tak sedap, orang dengar pun tak berapa nak seronok. Kerana supaya mengubah perasaan anak dia tadi tu. Jadi suara indah ni penting dalam agama ni. Kerana
Al-Jamal, keindahan ni di benda estetika. Al-Jamal ni dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disukai oleh Allah Taala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Taala tu maha indah dan dia mencintai setiap keindahan. Keindahan ni, estetika ni sama ada dari sudut rupa maupun dari sudut suara. Seni suara. Sebab tu di setengah-setengah tempat, contohnya macam di Turki, ada latihan-latihan untuk azan ni, ada kursus azan. Dia bukan asal boleh Allah Akbar, bukan asal bolehnya. Dia ada dia punya kursus dia. Ada lagu ni, ada maqamat azan tu. Kan? Macam mana maqamat dalam membaca Quran, macam tu juga ada maqamat dalam azan. Lebih kurang je. Ada nahawannya, ada apa nama rasnya, ada macam-macam, bayatinya kan. Tengok dalam YouTube tu banyak kan. Di Turki ada kursus-kursus macam ni. Sebab tu di Turki ni antara perkara yang menjadi suatu suatu uslub dakwah tu melalui azan. Kan Turki di Istanbul itu utamanya memang kawasan yang indah, ramai pelancong. Pergi ke Masjid Biru tu, Masjid Sultan Ahmad, berdepan dengan Masjid Hagia Sophia tu kan. Jadi biasanya akan ada azan tu berselang-seli. Masjid Sultan Ahmad azan dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang Masjid Hagia Sophia akan sambung pula, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lepas tu dia main lagu. Dia main macam bertanding lagu. Tengok dalam YouTube. Azan dekat Istanbul, cuba type dalam bahasa Inggeris pun. Calling for prayer in Istanbul contohnya. Itu satu yang menarik. Saya baca tentang seorang pelakon Hollywood yang terkenal juga, Liam Neeson. Liam Neeson, dia ni pelakon banyak filem lah, antaranya Star Wars yang awal-awal kan. Dia jadi apa tu, Master Jedi apa tu, saya tak ingat lah. Star Wars. Lepas tu dalam Batman tu dia jadi apa, Russell Gold kan. Dan juga dia dalam filem Taken, dia berlakon tu filem Taken. Lakon Taken ke apa saya dengar, tapi di Turki lah. Dia ceritalah pengalaman dia semasa penggambaran di Turki tu. Dia kata hotel dia tu berdekatan dengan masjid. Jadi dia tak biasa di Amerika tapi bila di sana setiap pukul 5 dah azan. Suasana dia pukul 5 tu dah dekat subuh lah. Pukul 6 tu dia dah terang. Jadi dia set jam pukul 6. Tapi pukul 5 je azan. Jadi dia tersedar. Jadi dia rasa tak selesa lah, annoying lah. Dia rasa tak selesa, rasa tak seronok. Mula-mula tu pekat awal. Sebab macam mengganggu tidur. Tapi lama-kelamaan bila dia selalu dengar, akhirnya benda tu meresap dalam perasaan dia. Dia cerita sini. Dia rasa satu perasaan yang luar biasa, rasa seronok dengar. Rasa ada keindahan, ada kesan pada kerohanian dia tu. Kita kata bagaimana kesan azan yang indah. Maka perindahkanlah suara azan kita. Jangan asal azan. Kena ada latih. Cuma syarat kita ikhlaskanlah hati, dan ikhlasnya perlu dilatih. Perlu dilatih. Bukan terus hari itu terus ikhlas. Kena latihlah. Mujahadah. Tapi kena usaha. Mengindahkan suara azan dan mengikhlaskan hati. Kerana insya-Allah daripada hati yang ikhlas, dia akan memperindah lagi panggilan kita kepada Allah SWT. Hati yang ikhlas, hati yang bersih, apa pun akan jadi indah. Bacaan Quran kita akan jadi indah, sembahyang kita akan jadi indah, azan kita akan jadi indah, gerak-geri kita akan jadi indah. Serba indah. Kenapa? Terbit daripada keikhlasan. Dia tidak akan, riyad akan dapat suara indah yang berasas pada riyad akan dapat menandingi keindahan yang berpunca daripada keikhlasan. Dan Bilal bin Rabah kan, suaranya begitu indah. Tapi ada orang munafik rasa suara dia lagi indah dan dia minta untuk azan, ganti Bilal. Dia azan lah, okey, Bilal you berehat je lah, tak apa. Kita bagi peluang kan kawan ni. Akhirnya Jibril turun tanya, azan ke tak? Kerana suara azan yang dilantun dengan ikhlas itu didengar oleh para malaikat. Didengar oleh para malaikat. Sebab itu suara azan yang indah itu menghiburkan dan juga menenangkan rohani, sehingga Nabi SAW
Nabi SAW berkata kepada Bilal, "Arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal." Rehatkan kami wahai Bilal. Maka Bilal pun bangkit dan melakukan azan. Kerana suara azan Bilal tu menyebabkan jiwa tu jadi tenang, jadi tenteram, jadi rehat, jadi relax, jadi damai. Itu kita katakan kesan azan yang indah dan diperindahkan lagi dengan keikhlasan. Jadi orang yang azan dalam masjid dengan penuh keikhlasan, mengajak orang kepada beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata kerana mengharapkan redha Allah, maka dia termasuk golongan ketiga yang akan rasa aman di padang mahsyar dan ditempatkan di tempat yang tinggi di sana. Dan lagi sabda Nabi SAW, satu kelemahan kitab Sairus Salikin yang Jawi ini, tidak dinyatakan takhrij hadis. Saya tak pasti kalau yang diusahakan oleh almarhum Ustaz Fahmi Zamzam tu ada takhrijnya. Ada disebut riwayat, ada tak sebut riwayat? Hadis ni riwayat siapa, hadis ni riwayat siapa, ada tak? Bukhari ke, Muslim ke, ada? Tak ada kan? Tak ada. Kita kena cek balik dalam kitab Ihya, sebab ni daripada Ihya. Kerana hadis-hadis Imam Al-Ghazali dalam Ihya ni ada ditakhrijkan oleh Al-Iraqi dan statusnya pelbagai. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif, ada yang tidak ditemukan asalnya. La ajidu lahu aslan, contohnya. Aku tak jumpakan asalnya. Maknanya bila tak jumpa asal bukan terus palsu. Maknanya dia tak jumpa sumber, kena usaha untuk dapatkan sumber. Jadi kat sini saya cuma bacakan saja tanpa menyatakan apa status dia. Jadi kita guna pengungkapan dikatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, untuk lebih selamatlah. Baik. Dikatakan sabda Nabi SAW, "Yadur Rahmani ala ra'sil mu'mini hatta yafrugha min azanihi." Artinya bermula tangan Rahman itu berpegang atas kepala orang yang bang. Ini saya rasa silap Sebenarnya yadur Rahmani ala ra'sil muazzini. Kalau yang pada imam muazzini pada saya ni silap. Ini ditulis mukmin. Bukan mukmin tapi muazzin. Maksudnya tangan Ar-Rahman di atas kepala orang yang azan, orang yang bang. Hatta yafrugha min azani, artinya bermula tangan Rahman itu. Tangan ini jangan kita faham tangan jismani. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala daripada sifat-sifat kejasmanian. Pantang larang besar dalam tauhid ni ialah kita memakhlukkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya mentashbihkan, menyerupakan Allah Taala dengan makhluk, atau mentajsimkan Allah Taala, menjisimkan Allah Taala. Kan dulu kita dah bincang dalam kitab ni juga berkaitan dengan qawaidul aqaid, kaedah-kaedah akidah yang digariskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahmatullah alaih, yang dinyatakan oleh Imam Syekh Abdul Samad Al-Balibani, innahu laisa bi jismin musawwar. Allah Taala itu bukan jisim yang berbentuk. Kerana dalam kaedah yang diletakkan oleh para ulama, man syabbahallaha bi khalqihi faqad asyraka atau faqad kafara. Siapa yang menyerupakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya, maka sesungguhnya dia sudah mensyirikkan Allah Taala, dan dia juga sudah menjadi kufur. Dia boleh jadi kufur. Jadi maksud tangan kat sini kita tak boleh ambil literally tangan sebagai anggota badan. Maha suci Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita serahkan saja maknanya kepada Allah, dan apa yang sebenarnya dimaksud oleh Rasulullah kita tafwid saja, serahkan saja kepada makna sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nafikan maknanya tu dengan makna yang tangan jasmani. Okey. Ini sebagai suatu majaz lah, majaz. Majaz ni maksudnya dia ada allegorical meaning, ada makna kiasan. Maksud tangan kat sini bagi setengah ulama maksudnya majaz lah. Maknanya restu Allah Taala. Allah Taala merestui. Tak, sebab kita pun dalam majaz kita pun dalam kehidupan kita pun antara tanda kita merestui seseorang kan, kita memegang kepala seseorang tu contohnya. Jadi kat sini sebagai ulama melihatnya sebagai majaz. Artinya bermula tangan Rahman itu berpegang atas kepala orang yang bang.
hingga selesai dia daripada banknya itu, sebagai tanda restu, redha, kasih, sayang Allah Ta'ala ke atas orang yang azan tadi. Dan lagi sabda Nabi SAW, la yasma'u sautal muazzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Artinya tiada mendengar akan suara orang yang bang itu oleh jin, dan tiada mendengar manusia, dan tiada mendengar oleh suatu melainkan naik saksi baginya pada hari kiamat. Maka naik saksi baginya pada hari kiamat. Jadi jin yang dengar, manusia yang dengar, siapa pun makhluk yang dengar azan tu, tak kira lah apa pun makhluk yang bertelinga yang mampu mendengar suara azan, itu semua akan menjadi saksi atas orang yang muazzin tadi. Akan menjadi saksi atas kebaikan dia tu lah. Maka berebut-rebutlah nanti siapa nak jadi muazzin. Kelebihan ni banyak. Antara jadi muazzin dengan jadi imam, mana rasa lebih senang? Muazzin senang lagi. Muazzin senang lagi kan? Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Maka kata olehmu, seperti yang dikata orang yang bang itu, melainkan pada katanya hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah. Itu maka kata olehmu la haula wala quwwata illa billah. Ada silap ni. La haula wala quwwata illa billah. Maksudnya setiap kali muazzin melaungkan azannya Allahu akbar, Allahu akbar, maka yang mendengar seruan azan tersebut dia pun membalas, menyahut juga dengan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian asyhadu an la ilaha illallah, kita pun asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya lah, kecuali pada hayya 'alas solah dan hayya 'alal falah, kita menjawabnya dengan la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya, tak ada kekuatan, melainkan semuanya dengan bantuan Allah, dengan pertolongan Allah. Ini ada makna tauhid yang besar. Kerana hakikatnya kita dapat buat amal taufik Allah. Kita dapat tinggal maksiat pun dengan taufik Allah. Tak dapat kita menunaikan solat tadi melainkan dengan bantuan Allah. Kat situ kita nafikan diri kita, dan kita nafikan diri kita, kepandaian kita, iradah kita, semuanya kita sandarkan seluruhnya kepada Allah. Tu yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu sahaja aku menyembah, dan hanya kepadamu saja aku mohon bantuan pertolongan. Nak menyembahmu tu kita kena minta tolong Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepadamu saja aku menyembah, dan dalam nak menyembahmu aku mohon pertolongan. La haula wala quwwata illa billah. Iyyaka na'budu, mana hanya kepadamu saja aku menyembah. Macam-macam lah kita menyembah Allah Ta'ala ni cara dia. Solat menyembah Allah, zakat menyembah Allah, haji menyembah Allah, umrah menyembah Allah, jihad menyembah Allah. Hidup kita seluruhnya lah untuk menyembah Allah. Kita boleh maknakan hanya kepadamu saja aku bersolat, dan kepadamu saja aku mohon bantuan untuk boleh solat. Boleh ditafsirkan seperti itu. Dan demikian lagi pada qamat. Qamat, orang Melayu sebut qamat yang sebenarnya iqamah. Cuma orang Melayu dia nak ringkas kata qamat. Qamat iqamah. Dan demikian lagi pada iqamah, maka engkau kata seperti yang dikata oleh orang yang qamat atau yang iqamah itu, melainkan pada katanya qad qamatis solah. Allahu akbar, Allahu akbar, kita bersebut Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar. Kemudian bila sampai hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Tapi qad qamatis solah, apa jawabnya? Ada cara menjawab dia. Qad qamatis solah, maka engkau kata aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alni min salihi ahliha. Wa ja'alani pun boleh juga, wa ja'alani fi'il madhi kat situ. Kat situ diguna wa ja'alni ke wa ja'alani? Wa ja'alani, jim ain lam nun ya.
fi'il madhi lah. Aqamaha Allah wa adamaha ma damatis samawati wal ard wa ja'alani min salihi ahliha. Aqamaha Allah, Allah lah yang menegakkannya. Mana menegakkan solat itu. Wa adamaha, dan mengekalkannya. Mana mengekalkan solat itu. Ma damatis samawati wal ard, selagi ada langit dan bumi. Maksudnya kalau manusia dah tak ada sekalipun, malaikat tetap dirikan solat. Dan makhluk-makhluk ni semua tahu masing-masing ada solat mereka masing-masing. Dalam Quran pun ada sebut kan, bahawa setiap makhluk ada solat, ada tasbih mereka sendiri, ada solat mereka sendiri. Kalau sekiranya manusia semua pakat tak nak sembahyang, Allah Ta'ala tak rugi, kerana dia maha kaya. Dia tak ambil untung sikit pun daripada ibadat kita. Allah dia sebut Allah telah menegakkan solat dan telah mengekalkannya selama adanya langit dan bumi, dan telah menjadikan aku daripada salihi ahliha, ahli solat yang soleh, ataupun orang yang mendirikan solat dengan sebaik-baiknya. Tapi biasa saya guna fi'il amar, waj'alni. Mana masa tu kita minta, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang yang sebaik-baiknya mendirikan solat. Kalau orang mazhab Hanafi, biasa qomat dia ulang 2 kali lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam azan juga. Itu mazhab Hanafi. Jadi jangan pelik kalau kita pergi sembahyang masjid India tu, kat jalan masjid India tu, ataupun jalan sembahyang kat masjid Pakistan ke kan. Masjid Pakistan kat mana tu? Kat Sentul tu. Sembahyang kat masjid Pakistan, kat Sentul ke, ataupun dekat apa nama kampung baru tu juga ada masjid Pakistan. Tu biasa mazhab Hanafi. Mereka buat 2 kali macam azan. Baik. Dah azan tu. Baca sekali lagi ya. Demikian lagi pada bang subuh, engkau kata seperti yang dikata oleh yang bang itu, melainkan pada katanya hayya 'alas salah dan hayya 'alal falah, maka kata olehmu la haula wala quwwata illa billah. Dan pada katanya as-salatu khairum minan naum, maka kata olehmu sadaqta wa bararta. Maksud sadaqta wa bararta, engkau telah berkata benar dan kau telah melakukan kebaikan. Sebab as-salatu khairum minan naum tu adalah invention ataupun ilham yang Allah berikan, senang lebih tepat, ilham yang Allah berikan kepada Bilal untuk ucapkan waktu solat subuh. Lalu Nabi pun dengar, dia kata sadaqta wa bararta. Betul apa dia kata. Betul kata kau telah berbuat baik. Dan baca olehmu pada ketika selesai daripada bang itu, nak azan dulu. Kemudian dan baca olehmu pada ketika selesai daripada bang itu. Tadi dah selesai azan. Apa yang harus dibaca dalam kitab ni? Doa dia begini Allahumma bihaqqi hadhi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadinil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmud alladhi wa'adtah ya arhamar rahimin. Artinya apa? Artinya, hai Tuhanku, dengan berkat hak seru yang sempurna ini, iaitu seruan azan ini, dan dengan berkat sembahyang yang berdiri ini, beri olehmu akan Nabi Muhammad SAW akan tempat yang tinggi di dalam syurga dan kelebihan dan darjat yang tinggi, dan bangkitkan olehmu akan dia akan martabat yang kepujian, al-maqamul mahmud, martabat yang kepujian pada hari kiamat yang engkau janjikan akan dia, hai Tuhanku yang terlebih kasih akan hamba-Nya dan segala orang yang kasih. Banyak kelebihan sebenarnya kita menjawab azan dan kemudian kita membacakan doa. Ada hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan, contohnya dalam riwayat Bukhari ini dikatakan, barang siapa yang mendengar azan kemudian dia membaca iaitu doa azan selepas selesai azan tadi, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Jadi wahai Allah
Tuhan kepada panggilan sempurna ini dan solat yang didirikan berikan kepada Nabi Muhammad SAW kemuliaan dan keutamaan, serta kurniakan kepada baginda tempat terpuji sebagaimana yang kau janjikan. Apa janji Rasulullah SAW? Bila kita buat perkara ni, maka dia akan mendapat syafaatku. Ada riwayat-riwayat lain menyebutkan siapa yang menjawab menjawab setiap baca laungan azan tadi, Allah Akbar, Allah Akbar, kita pun jawab. Kemudian kita sudahi, lepas la ilaha illallah tu kita sudahi dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu diikuti dengan doa yang kita bacakan tadi, maka dia dijamin oleh Rasulullah SAW dengan syafaat baginda. Kerana antara lain di dalam doa ni terkandung satu permohonan, iaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengurniakan kepada baginda Rasulullah SAW satu kedudukan yang disebut dalam hadis Nabi SAW al-wasilah. Al-wasilah, yang Nabi SAW mengharapkan bahawa dialah yang akan mendapat wasilah tersebut, kedudukan yang dipanggil al-wasilah tersebut. Dan dia dengan makna baginda SAW ni, dengan tawaduknya meminta kepada umatnya, membantu dia, mendoakan supaya baginda mendapat al-wasilah tersebut. Dan kita akan mendapat syafaatnya daripada baginda Rasulullah SAW. Siapa tak nak syafaat Rasulullah SAW? Siapa rasa terkaya dengan amalnya, dia rugi. Kerana amal kita ni serba kurang. Ini tawassul kita dengan Rasulullah SAW. Kerana kita nak masuk syurga, mesti melalui syafaat Rasulullah SAW. Kita bukan golongan Mu'tazilah yang menafikan syafaat. Mu'tazilah ni dia bergantung, dia bergantung pada amal saja. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak bergantung kepada amal. Kita bergantung kepada rahmat Allah dan mengharap syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi amalkanlah insya-Allah. Jadi kedudukan yang mulia bagi Rasulullah SAW itu disebut maqamam mahmud, kedudukan yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita nanti berkaitan dengan fadilatul maktubah. Inilah kelebihan segala sembahyang fardu. Kita akan tengok pula apakah dia kelebihan sembahyang fardu. Baik, insya-Allah tak ada pertanyaan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.